Okay, Assalamualaikum. Topik hari ini adalah getah asli. So, apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini? So, pada akhir pembelajaran, yang pastikan anda dapat menyenaraikan contoh polimer semula jadi dan monomernya, melukis formula struktur bagi getah asli, menyatakan sifat getah asli dan kegunaannya, menghuraikan proses penggumpalan latex. So, hari ini saya nak sampai sini saja. Ini part 1 dia lah. Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mengelakkan latex daripada menggumpal, menghuraikan proses pemvulkanan getah, menghuraikan bagaimana kehadiran atom sulfur mengubah sifat getah terbukan, dan akhir sekali boleh membanding dan membezakan sifat getah terbukan dengan getah tak terbukan. So, ini adalah pokok getah untuk siapa yang tak pernah nampak pokok getah. Getah asli atau scientific name dia adalah Hevea brasiliensis. So, dia berasal daripada negara Brazil. So, pokok getah pertama di Malaysia ada di Kuala Kangsar. So, siapa yang duduk di Kuala Kangsar mungkin pernah nampak kawasan pokok tersebut lah. Okay, so natural rubber ataupun getah asli sebenarnya adalah polimer semula jadi. So, polimer semula jadi, dia kata kat sini, apakah yang dimaksudkan dengan polimer semula jadi? Polimer yang wujud secara semula jadi dan tidak dihasilkan oleh manusia ataupun tindak balas kimia. Contoh lain bagi polimer semula jadi ni adalah karbohidrat dan juga selulosa. Okey, polimer dihasilkan daripada molekul-molekul kecil. Untuk siapa-siapa yang tak ingat apa maksud polimer, polimer adalah dihasilkan daripada molekul kecil yang dikenali sebagai monomer dan digabungkan bersama. Okey, so apakah monomer bagi getah asli dan apakah nama polimernya? So, kita tahu monomer dia akan menjadi polimer melalui proses pempolimeran. So, bagi getah asli, nama monomernya adalah 2-metil but 1,3-diena. 2-metil but 1,3-diena atau nama lain dia adalah isoprena. Okey, bila dia mengalami pempolimeran, dia akan menjadi getah asli ataupun kita panggil sini adalah polyisoprena. Okey, so daripada 2-metil but 1,3-diena atau isoprena, mengalami pempolimeran dan akan menghasilkan polyisoprena. Selain daripada getah, kita ada glukosa monomer menjadi karbohidrat, dia punya polimer. Sama juga glukosa dia akan menjadi selulosa. Monomer asid amino akan menghasilkan protein, monomer asid nukleik akan menghasilkan DNA. So kita nak fokus pada getah asli. So, getah asli merupakan polimer semula jadi yang diperoleh daripada latex. Nama dia punya sebutan kita panggil getah asli ni adalah latex. Pokok getah merembeskan latex. So, latex merupakan cecair koloid yang berwarna putih. Kita panggil susu getah tu sebenarnya adalah latex. Getah juga dikenali sebagai polyisoprena. Ini adalah getah asli dan monomernya adalah 2-metil but 1,3-diena. So, ini adalah polimer monomer bagi isoprena ni. Karbon nombor 1, karbon nombor 2, karbon nombor 3, karbon nombor 4, metil pada karbon nombor 2, so 2-metil, double bond pada karbon nombor 1 dan nombor 3, so 1,3-diena. So bagaimana pempolimeran berlaku? So, 2-metil but 1,3-diena. Kita tahu pempolimeran akan berlaku pada ikatan karbon-karbon ganda 2. So, ikatan karbon ganda 2 ni akan putus. Sebenarnya setiap satu ikatan ni dia ada 2 elektron. Ni 1 elektron, 2 elektron, sepasang elektron kan. So, bila dia putus, bila dia putus kat sini, dia putus satu je lah yang diputuskan satu ikatan. Saya padam sikit. Buat balik lah. Ni ada double bond, sini ada double bond. So, dia akan putus satu ikatan. Ikatan ni akan putus. So setiap karbon ni dia akan ada elektron. So, ini tadi bila dia putus, sepasang elektron ni, satu elektron kat sini, satu elektron lagi dekat karbon yang kedua. Sama juga yang ni, satu elektron kat sini, satu elektron pada karbon yang kedua lah. So elektron yang ini akan bergabung, dia akan bersambung ataupun membuat ikatan dengan elektron pada monomer yang lain. Sama juga yang ini dia akan buka ikatan kat sini. Yang elektron ni
Sebab dia duduk sebelah-sebelah, dia tak boleh tengok elektron ni single tu kan. So dia akan buat ikatan baru. So bila dia buat ikatan baru, dia akan jadi yang macam ni lah. Yang macam ni. Okay, dia akan buat ikatan baru. So akan membentuk polyisoprena. So cara dia paling mudah, kita buka ikatan ni tadi, kita buat bracket macam ni. Maksudnya dia akan berulang-ulang-ulang. Okey, ini monomernya dia akan berulang banyak kali, sebanyak n kali, dan akan membentuk polimer, iaitu polyisoprena. So bila kalau dia kata macam mana nak lukis, yang ini tak perlulah, ini cara nak tunjuk saja. Okey, ini monomer 2-metil but 1,3 dienal, polimernya adalah polyisoprena. So ini adalah proses pempolimeran. Okey, so kenapa proses pempolimeran ni boleh berlaku? Kerana molekul getah asli ni tadi mempunyai ikatan karbon-karbon ganda 2, menyebabkan isoprena boleh melakukan proses pempolimeran. Kalau tak ada ikatan ganda 2 pada 2-metil but 1,3 dienal ni, tak boleh berlaku sebenarnya. Tapi sebab dia ada. Okey, so apakah ciri-ciri getah asli? Yang pertama, lembut. Yang kedua, elastik. Okey, dia elastik tapi akan berkurang mengikut masa. Okey, yang kita guna seharian ni sebenarnya bukan getah asli. Getah asli yang telah diproses. Okey, nanti kita akan tengok pada pemvulkanan getah. Kemudian senang dioksidakan oleh udara. Bila terdedah kepada udara, dia senang teroksida. Sebab tu bila daripada pokok getah tu latex dalam bentuk cecair, tapi bila lama sikit dia akan jadi pepejal. Pernah dengar getah skrap? Itu adalah pepejal dia lah. So dia akan teroksida dalam udara. So apa yang menyebabkan dia teroksida nanti kita akan cerita pada proses penggumpalan. Kemudian getah asli ni tidak tahan haba dan mudah melekit jika dipanaskan melebihi 50 darjah. Maksudnya kalau 50 darjah Celsius, getah ni tadi dia akan melekat-lekit, dia lembut dan melekit. Tapi bila kita sejukkan balik, dia akan jadi keras dan juga rapuh. Okay, itu ciri getah asli lah. Alright. So apa kegunaan getah asli dalam kehidupan harian kita? Okay, boleh membuat sarung tangan, benang, stokin, tali, getah pada pakaian. Okay, getah pada pakaian. Okay, ini sifat dia. Sifat getah asli yang tidak terlap air. Okay, ini yang tidak terlap air. Sorry, terbalik. Sekejap Okey, untuk yang tidak terlap udara akan boleh menghasilkan belon, bola, salur gas. Getah asli yang sifatnya kalis air boleh menghasilkan baju hujan, pakaian menyelam, pelapik tangki dan macam-macam lagi lah. So contoh lain dia kata ada dapra, iaitu getah yang dipasang pada dinding dermaga untuk menyerap hentaman kapal. So bila kapal ni nak berlabuh, dia tak boleh berlabuh, dia bukan boleh berhenti macam dekat daratan, ada brake kan. So bila dia tekan brake, dia berlabuh pun dia akan bergerak. So, kapal tu akan bergerak sikit kan. Jadi untuk mengelakkan hentaman kapal yang datang berlabuh, dia akan letakkan dapra getah pada dermaga tu lah, dinding dermaga. Tahu ke dermaga ni apa? Cari sendiri dermaga tu apa. Okey, so ini tadi yang saya sebut colloid. Latex. Latex tu sebenarnya adalah dalam bentuk colloid. Okey, colloid ni merupakan suatu campuran zarah halus yang terampai dan terserak secara sekata. Maksudnya kita ada molekul getah yang terserak dalam air sebenarnya. Molekul getah yang terserak dalam air, itu adalah colloid bagi getah asli lah. Colloid ni ada banyak jenis. Contoh colloid lain adalah mayonis. Maksudnya zarah mayonis lah. Ataupun cat, zarah cat. Tapi untuk getah asli, zarah getah asli ni akan terserak dalam air. Okey, so kita tahu getah ni tadi dalam bentuk latex. Okey, dalam bentuk latex. Tapi macam mana latex ni akan berubah daripada cecair kepada pepejal? Okey, dia mengalami proses penggumpalan latex. Okey, sebenarnya untuk zarah getah ni, zarah getah ni kalau kita lukis balik, dalam ni, yang ini, zarah getah ni sebenarnya terdiri daripada ini zarah getah. Dalam ni adalah molekul rantai panjang bagi getah, rantai panjang getah.
Kemudian yang negatif ni sebenarnya adalah membran protein getah. Ni zarah getah ni maksudnya keseluruhan ya. Ini keseluruhan ni zarah getah. Okey, yang negatif ni ataupun yang membran ni kita ada membran protein getah yang bercas negatif. Okey, bercas negatif lah. Okey, so proses penggumpalan latex atau proses penggumpalan getah, so dia kata zarah-zarah getah saling menolak antara satu sama lain disebabkan permukaan membran protein getah yang bercas negatif. Sebab semua negatif dia akan menolak antara satu sama lain. So bila dia menolak dia tak boleh rapat. Jadi dia kekal dalam keadaannya. Dengan cara ini pencantuman zarah-zarah getah dapat dielakkan. Okey, ini yang pertama lah. So ini yang saya tunjuk tadi gambar rajah dia. Okay, kita ada zarah getah, keseluruhannya adalah zarah getah. Dalam zarah getah ada molekul berantai panjang yang diselaputi oleh membran protein yang bercas negatif. Okey, so apabila asid dicampurkan ataupun dalam keadaan biasa dalam udara ni ada bakteria. Okey, dalam udara ada bakteria. Okey, bakteria ni akan menghasilkan asid laktik. Asid laktik. So asid laktik ni ada ion hidrogen lah. Ion hidrogen. Ataupun kita tambahkan asid. Dia boleh berlaku dalam dua keadaan. Satu kita tambah asid, satu lagi dalam keadaan biasa, dalam udara biasa. Okey, kita tengok kenapa sebenarnya dia akan berubah bila ada asid. So bila asid dicampurkan kepada latex, membran protein dineutralkan oleh ion hidrogen. So kita ada negative charge pada membran tadi, bila ada positif dia akan neutral. So bila neutral, bila dah neutral, membran protein getah ni akan neutral. Zarah-zarah getah yang neutral akan berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran protein getah pecah. So bila membran protein getah pecah, molekul getah ni boleh bergerak. Dia bergerak dan akhirnya rantai polimer getah bebas bergerak dan bergabung antara satu sama lain menyebabkan penggumpalan latex berlaku. So bila membran protein getah, bila membran protein getah pecah, molekul getah akan bergabung antara satu sama lain melakukan proses penggumpalan getah. So ni dia kata proses penggumpalan latex berlaku. So tolong hati-hati dengan perkataan molekul getah, zarah getah. Yang bergabung adalah molekul getah. Zarah getah tadi adalah keseluruhan. Okey, so ini adalah proses penggumpalan latex. Okey, saya ulang balik. Mula-mula tadi kita ada zarah getah. Zarah getah yang diselaputi oleh membran protein getah yang bercas negatif dan mengandungi molekul berantai panjang dekat dalam dia. Okey, so semua zarah getah ni akan menolak antara satu sama lain kerana kehadiran ion negatif. Bila asid dicampurkan, contohnya kalau dalam industri kita ni kita tambahkan dengan asid etanoik ataupun yang kita panggil cuka getah. Okey, biasanya penoreh getah ditambahkan cuka getah untuk mempercepatkan penggumpalan latex berlaku. Sebab tu kalau orang menoreh getah biasanya pagi, subuh. Okey, kemudian dalam pukul 11-12 dia akan kutip getah tu. Okey, so sebenarnya tu penggumpalan latex dah berlaku lah. So dia jadi getah scrub, jadi pepejal. Okey, so bila kita tambah asid, penggumpalan berlaku dengan lebih cepat. Kenapa? Sebab kepekatan ion hidrogen tu lagi banyak berbanding kalau kita biarkan dalam udara. Okey, penggumpalan still berlaku tapi lambat kerana bakteria ni menghasilkan asid laktik dengan asid lemah yang ion hidrogennya adalah rendah. Okey, so bila membran protein getah kita tambahkan asid, bila ada ion hidrogen, okey, membran protein getah akan dineutralkan oleh kehadiran ion hidrogen menyebabkan zarah-zarah getah yang neutral, zarah getah yang melanggar, zarah getah yang neutral berlanggar antara satu sama lain. Okey, bila pelanggaran berlaku, membran protein getah akan pecah dan akhir sekali polimer getah ataupun molekul getah akan bebas dan bergerak, bergabung antara satu sama lain dan akhirnya bergumpal. Dia bergabung dulu baru kita sebut bergumpal. Kalau awak terus sebut bergumpal antara satu sama lain, salah. Dia mesti molekul getah bergabung antara satu sama lain dan menyebabkannya bergumpal. Okey, ini adalah proses penggumpalan latex. So saya nak berhenti setakat ni saja untuk hari ini.
Okey, kalau kita nak buat proses pengumpulan latex, kita tahu mesti ada ion hidrogen. So bagaimana kita nak prevent? Macam mana kita nak elakkan latex ni daripada bergumpal? Ada tak cara dia? Okey, tu awak boleh fikir sendiri. Okey, kita berhenti setakat itu dulu.